wanita mendirikan rumah tangga dengan seorang lelaki pada September 2020. Siapa sangka itulah keputusan paling ngeri yang pernah dilakukan wanita ini. Rumah tangga mereka kelihatan gembira dan bahagia. Namun di sebalik senyuman wanita ini, rupa-rupanya jiwa raganya telah hancur kerana bersuamikan lelaki yang tidak berperi kemanusiaan. Wanita ini bukan sahaja berjaya menjaga aib suaminya, malah ahli keluarganya langsung tidak mengetahui tentang kesengsaraan yang dihadapinya. Apakah sebenarnya terjadi kepadanya? Ikuti kisah. Wanita itu adalah kaum yang lemah. Kelemahannya bukanlah alasan untuk menindas. Janganlah menindas mereka dengan kekejaman. Seharusnya wanita perlu dilindungi dan disayangi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik yang dipilih untuk video refleksi berkaitan isu kemanusiaan, kami telah memilih tajuk keganasan terhadap wanita. Dalam itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada 6 orang antaranya. Yang pertama, Muhammad Syawal bin Jafari Ed Adnan. Yang kedua, Nur Azam bin Jamaluddin. Yang ketiga, Muhammad Nur Hasif bin Selamat. Yang keempat, Heti binti Kasman. Yang kelima, Nur Fariha binti Abdul Karim. Yang keenam, Siti Nur Fatihah binti MD Zain. Refleksi video dalam sumber YouTube dari channel Detektif Mat Dispatch yang dipublishkan pada 23 Januari 2022, di mana tajuk video tersebut ialah melahirkan anak semasa koma, isteri dibelasah suami sampai lumpuh. Di video refleksi berkisahkan tentang seorang wanita melahirkan anak semasa koma, di mana beliau telah dibelasah oleh suaminya sendiri sehingga sampai lumpuh. Seorang wanita yang dikenali sebagai Jahidah Nordin berumur 43 tahun telah berkahwin pada tahun 2020 dengan seorang lelaki yang dikenali sebagai Rosmaini Abdul Rauf berumur 38 tahun. Rumah tangganya kelihatan bahagia, tetapi di sebaliknya, siapa sangka Jahidah Nordin telah berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak berperi kemanusiaan. Lelaki tersebut sebagai suami beliau telah melakukan kekejaman dan keganasan terhadap beliau. Pada Mei 2021, Jahidah Nordin disyaki dipukul oleh suaminya sehingga bertaruh nyawa. Perkara yang paling tragis, Jahidah Nordin telah menjadikan mangsa keganasan rumah tangga ketika beliau sedang hamil 4 minggu. Kekejaman yang dilakukan oleh suaminya bukan sahaja sehingga lumpuh, tetapi telah membelasah Jahidah Nordin sehingga koma. Walau bagaimanapun, Jahidah Nordin telah melahirkan anak pertamanya dalam keadaan koma pada 30 November 2021. Untuk makluman, terdapat beberapa jenis penderitaan terhadap wanita, antaranya yang pertama, keganasan rumah tangga seperti penderaan fizikal, emosi dan seksual. Yang kedua, keganasan seksual termasuk penderaan psikologi. Yang ketiga, pembunuhan atas nama kehormatan keluarga. Yang keempat, mencacatkan fizikal seperti mangsa asid. Yang kelima, perkahwinan di bawah umur secara paksaan. Dan yang keenam, pemerdagangan manusia. Pengajaran yang boleh diperolehi dari video adalah laporkan kepada pihak berkuasa. Sekiranya berlaku keganasan terhadap wanita, mangsa boleh melaporkan kejadian itu kepada pihak berkuasa seperti polis dengan kadar segera, kerana apabila sudah dilaporkan, pihak polis boleh membantu melindungi mangsa dan mengambil tindakan undang-undang terhadap pelaku. Kedua, sentiasa menghubungi ahli keluarga atau kenalan rapat untuk bertanyakan khabar dan mengetahui keadaan mereka. Selidik latar belakang pasangan. Perkahwinan adalah ikatan seumur hidup yang melibatkan banyak aspek kehidupan seseorang. Jadi adalah bijak untuk mengkaji latar belakang pasangan sebelum berkahwin. Selidik latar belakang dapat membantu seseorang memahami pasangan mereka dengan lebih baik dan menemui prinsip bersama serta memastikan kesesuaian dalam pelbagai aspek kehidupan. Dapatkan sokongan emosi. Dalam hal ini adalah penting bagi wanita untuk menerima sokongan emosi daripada keluarga, rakan atau komuniti. Sokongan ini boleh membantu membina kekuatan dan memberikan sokongan yang diperlukan kepada wanita. Dapatkan bantuan profesional. Wanita harus mendapatkan bantuan profesional segera daripada organisasi atau kumpulan yang berpengalaman dalam menangani keganasan terhadap wanita seperti Pusat Perlindungan Wanita, Organisasi Hak Asasi Manusia atau Pusat Krisis Keganasan. Keganasan tidak akan diterima. Masyarakat perlu memahami bahawa keganasan terhadap wanita tidak akan dibiarkan. Kesedaran tentang perkara ini perlu ditingkatkan untuk memerangi sebarang bentuk keganasan. Impak kepada pelajar berdasarkan video keganasan terhadap wanita. Pelajar yang menyaksikan video atau mendengar cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga mungkin mengalami kesihatan mental yang serius seperti stres, depresi dan trauma. Stres. Pelajar mungkin merasa cemas atau khawatir jika kekerasan tersebut terjadi dalam keluarga mereka sendiri. Depresi. Pengalaman menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga akan menyebabkan perasaan sedih dan tekanan emosional yang tinggi kepada pelajar. Trauma. Pengalaman menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga akan mempengaruhi pemahaman pelajar tentang hubungan suami isteri. Mereka mungkin memiliki pandangan yang tidak baik tentang alam perkahwinan. Video keganasan rumah tangga memiliki potensi besar untuk mencetuskan respon seperti tindakan undang-undang terhadap pelaku dan peningkatan kesedaran masyarakat tentang keganasan rumah tangga. Tindakan undang-undang.
Video keganasan rumah tangga mendorong seseorang yang menyaksikan untuk membuat laporan kepada pihak berwajib seperti polis atau pejabat kebajikan masyarakat. Kesedaran kepada masyarakat. Video keganasan rumah tangga dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang keganasan rumah tangga dan mendorong pihak berwajib untuk melaksanakan undang-undang yang lebih ketat kepada pelaku keganasan rumah tangga. Bagi projek kami, saya telah mengambil bab 4 iaitu konsep insan menurut perspektif falsafah dan psikologi, iaitu falsafah konsep insan dan kebahagiaan hidup. Falsafah ini dapat dikaitkan dengan isu keganasan rumah tangga yang terjadi pada masa kini. Kurangnya dalam ilmu keagamaan antara salah satu punca berlakunya hal ini. Manusia tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, maka hati dan fikiran tidak terjaga, justru manusia hilang pertimbangan dan melakukan perkara tersebut. Suami sepatutnya bertindak sebagai seorang ketua yang menjaga dan melindungi isteri, yang mana lelaki seharusnya cuba berusaha untuk menjadi seorang insan yang boleh membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada keluarganya. Masyarakat juga perlu memainkan peranan di mana haruslah berani bersuara apabila kes seperti ini berlaku di kejiranan. Jangan hanya berdiam diri dan takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Sebab itulah perlunya kita menjaga hubungan sesama manusia, memandangkan kita ini hidup bermasyarakat. Pentingnya manusia hidup ada pemikiran falsafah, kerana jika mereka ada pemikiran seperti ini, mereka tidak akan melakukan keganasan, kerana setiap makhluk yang hidup inginkan atau mengimpikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Penyelesaian isu dalam konteks FPK atau dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan bagi Jerry ataupun lebih dikenali sebagai jasmani, emosi, rohani, intelek. Bagi konsep aspek rohani, setiap individu perlu memupuk dan menyemai sifat mulia dalam diri agar sentiasa bersyukur dalam setiap anugerah atau rezeki yang diberikan oleh Allah, mahupun secara langsung atau tidak langsung. Bagi konteks seterusnya iaitu jasmani dan intelektual, iaitu dengan memberikan pendedahan berkenaan isu keganasan terhadap wanita melalui pendekatan yang holistik di mana meliputi aspek pencegahan, intervensi dan pemulihan kepada lelaki dan wanita. Seterusnya bagi konteks rukun negara, iaitu kita lebih memilih kepada konsep ataupun prinsip kesopanan dan kesusilaan, iaitu setiap individu perlu menyemai prinsip kesopanan dan kesusilaan yang jitu dalam kalangan masyarakat agar dapat mewujudkan perasaan dan tingkah laku yang lebih kepada bertolak ansur, saling menghormati, sopan santun dan bertata susila antara satu sama lain dalam kehidupan sejagat. Bagi bahagian pembelajaran kendiri, terdapat 7 elemen yang ada dalam pembelajaran kendiri, iaitu menyatakan tugas dan peranan ahli kumpulan. Nombor 2, keupayaan mendapatkan maklumat. Nombor 3, keupayaan menghasilkan video refleksi yang menarik. Nombor 4, proses pelaksanaan tugasan setiap ahli kumpulan. Nombor 5, keupayaan menganalisis isu dan masalah. Nombor 6, keupayaan menyelesaikan isu dan masalah. Dan yang terakhir sekali, keupayaan menentukan domain analisis falsafah. Bagi elemen pertama, iaitu tugasan ahli, kami berenam ahli kumpulan telah bersetuju untuk memberikan tugasan kepada setiap individu yang terlibat. Sebagai contoh, Fatihah telah melakukan bahagian sinopsis. Kedua, Fariha telah menerangkan pengajaran daripada video. Bagi impak pembelajaran berdasarkan video telah dilakukan oleh saudara Syawal. Domain analisis falsafah telah diberi kepada saudari Heti. Bagi penyelesaian isu dalam konteks FPK, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, Jerry dan rukun negara telah diberikan oleh kepada saudara Hasif, dan pembelajaran kendiri iaitu saya sendiri. Bagi elemen kedua, iaitu mendapatkan maklumat, pertama, kami memahami kehendak soalan. Seterusnya, dalam memahami dan proses penakulan logik suatu perkara, cadangan keperluan untuk sentiasa menambah baik cara pemikiran bagi memastikan hipotesis dan andaian yang dibangunkan menarik dan mempunyai nilai. Bagi elemen ketiga, iaitu keupayaan menghasilkan video refleksi yang menarik, kami berenam telah bersetuju untuk menggunakan aplikasi seperti Canva, voice recording serta Google Meeting untuk berbincang bagaimana kami dapat menghasilkan video yang berkualiti dan menarik. Di proses pelaksanaan tugasan setiap ahli kumpulan, secara keseluruhannya terdapat pelbagai proses yang kita lalui untuk melengkapkan projek ini. Hasil kajian daripada penyelidikan yang dijalankan bertujuan untuk menyelesaikan pelbagai masalah kajian yang timbul dalam konteks yang ingin diterokai. Selain itu, hasil kajian juga diharap dapat memberikan sumbangan bukan sahaja dari segi teori, malah dari segi praktikalnya juga. 8 langkah proses pelaksanaan tugasan setiap ahli kumpulan adalah: yang pertama, kami mengenal pasti masalah. Kedua, kami mengenal pasti reka bentuk kajian. Yang ketiga, kami menentukan instrumen kajian. Yang keempat, kami memilih sampel. Yang kelima, kami menulis cadangan penyelidikan. Yang keenam, kami mengumpul data. Yang ketujuh, kami menganalisis data. Dan kelapan, kami menyediakan laporan. Bagi elemen keupayaan menyelesaikan isu dan
masalah. Bagi keganasan terhadap wanita ini adalah kami melakukan prosedur reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian meringkaskan prosedur untuk menjalankan sesuatu kajian, termasuklah bila dan bagaimana data akan diperolehi. Tujuannya adalah untuk menentukan pelan penghasilan bukti empirikal yang telah digunakan bagi menjawab soalan kajian. Reka bentuk kajian didefinisikan jenis kajian, persoalan kajian, hipotesis, pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar, serta eksperimen, kaedah pengumpulan data dan analisis data. Ringkasan prosedur reka bentuk kajian adalah bagi memudahkan untuk menyelesaikan isu dan masalah terhadap keganasan terhadap wanita ini. Bagi elemen terakhir dalam pembelajaran kendiri yang kami perolehi ketika menentukan domain analisis falsafah, di mana kami bersetuju untuk menggunakan buku Falsafah dan Isu Semasa. Editornya adalah Nur Hanani Ismail, Ruqayyah Abdul Wahab, Syarina Abdullah serta Muhammad Hazim Shah Abdul Murad, di mana kami telah memilih domain falsafah konsep insan dan kebahagiaan hidup, di mana muka suratnya adalah 84 sehingga 86. Kami merasakan domain ini sangat sesuai dengan isu yang kami bawa, iaitu keganasan terhadap wanita.